Hai, selamat datang ke channel saya. Jangan lupa tekan button like dan button subscribe. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para penonton, terutama sekali Miss Rusni Suri binti Abdul Rashid yang merupakan tenaga pengajar saya dalam subjek SADN 1033 Kenegaraan Malaysia bagi kumpulan G. Okay, dalam video ini saya akan menceritakan sebuah sedikit informasi asas tentang Yang di-Pertuan Agong. Sebelum itu, saya perkenalkan diri. Saya Muhammad Amrul Hakimi bin Syafi'i, bernombor mentrik 278493, seorang pelajar daripada Universiti Utara Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia yang berjiwa murni kepada negara, kita haruslah menunjukkan kesetiaan kepada Yang di-Pertuan Agong kerana baginda adalah seorang pemimpin yang perlu dihormati dan disayangi oleh rakyat Malaysia. Baginda menjadi perpaduan serta kedaulatan bagi negara Malaysia. Yang di-Pertuan Agong atau turut dikenali sebagai Raja Malaysia ialah gelaran rasmi bagi Ketua Negara Malaysia. Gelaran rasmi yang penuh adalah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong adalah satu daripada beberapa bentuk monarki di dunia dengan raja yang dipilih. Konsep raja yang dipilih dipercayai berdasarkan daripada kerajaan-kerajaan terdahulu seperti Kerajaan Sriwijaya dan Ayutthaya pada abad ke-7. Di mana pada masa itu raja dipilih dari negeri-negeri kota Sriwijaya. Memandangkan Malaysia mengamalkan sistem raja berperlembagaan, peranan Yang di-Pertuan Agong adalah meluas tetapi masih tertakluk kepada perlembagaan. Perlembagaan telah menyatakan dengan jelas bahawa ketua eksekutif dengan secara teorinya di bawah kuasa ketua kerajaan dilaksanakan oleh atau dengan nasihat daripada kabinet atau jemaah menteri yang diketuai oleh Perdana Menteri. Okey, seterusnya kita beralih pula kepada sejarah Yang di-Pertuan Agong. Sejarah Yang di-Pertuan Agong. Jawatan Yang di-Pertuan Agong telah diwujudkan hasil daripada Suruhanjaya Red yang merangka perlembagaan persekutuan ketika itu. Cadangan jawatan Yang di-Pertuan Agong telah timbul berikutan tentangan terhadap penubuhan Malayan Union yang dilihat ingin menghapuskan institusi Raja-Raja Melayu. Pada 31 Ogos 1957, setelah memilih gelaran Yang di-Pertuan Agong di samping menolak gelaran Yang di-Pertuan Besar seperti yang dicadangkan sebelum itu, Majlis Raja-Raja telah bersidang untuk mengundi pemegang takhta yang pertama. Jika menurut tempoh memerintah yang lama, Almarhum Major Jeneral Sultan Sir Ibrahim Al-Mansur ibni Almarhum Sultan Abu Bakar, iaitu ketika itu Sultan Johor, yang dilantik menjadi Sultan pada tahun 1895, merupakan Sultan yang paling lama memerintah. Namun, baginda menolak pelantikan tersebut disebabkan usia baginda yang telah lanjut ketika itu telah berusia 84 tahun. Yang kedua dalam turutan pemilihan Yang di-Pertuan Agong ialah Almarhum Sultan Sir Abu Bakar Riyatuddin Al-Muazzam Shah, ketika itu Sultan Pahang, yang memerintah pada tahun 1932 namun tidak mendapat cukupnya mandat untuk dilantik. Individu yang telah lama memerintah seterusnya ialah Almarhum Tunku Abdul Rahman ibni Almarhum Tunku Muhammad, yang ketika itu merupakan Yang di-Pertuan Besar bagi Negeri Sembilan, yang memiliki takhta pada tahun 1933 dan seterusnya dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong Malaysia yang pertama. Seterusnya, kita beralih pula kepada giliran negeri untuk menjadi Sultan bagi Yang di-Pertuan Agong. Sistem penggiliran jawatan Yang di-Pertuan Agong pada setiap 5 tahun dianggap unik oleh negara luar. Hal ini kerana sistem ini telah menggabungkan tradisi feudal yang berasaskan keturunan dengan konsep moden berasaskan perlembagaan. Pemilihan jawatan Yang di-Pertuan Agong dibuat secara giliran dan raja sesebuah negeri tidak boleh dipilih 2 kali atau lebih dalam satu pusingan. Pelantikan Yang di-Pertuan Agong boleh dibatalkan jika baginda didapati tidak waras disebabkan usia lanjut ataupun penyakit. Majlis Raja-Raja membuat undi sulit dengan mendapatkan keputusan sekurang-kurangnya 5 orang ahli Majlis Raja-Raja untuk menolak raja yang dianggap tidak layak dan tidak sesuai dalam pemerintahan. Malaysia satu-satunya negara di dunia yang mengamalkan sistem penggiliran ketua negara. Sistem penggiliran ini diberikan kepada Raja-Raja Melayu dan negeri yang dahulunya dikenali sebagai negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Negeri-negeri Melayu bersekutu terdiri daripada negeri Perak, Negeri Sembilan, Selangor dan Pahang.
Dan manakala negeri-negeri Melayu tidak bersekutu adalah seperti Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor. Berikut merupakan susunan bagi pemilihan Yang di-Pertuan Agong. Yang pertama ialah Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Yang kedua, Selangor. Yang ketiga, Raja Perlis. Yang keempat, Sultan Terengganu. Yang kelima, Sultan Kedah. Yang keenam, Sultan Kelantan. Yang ketujuh, Sultan Pahang. Yang ke-8, Sultan Johor. Dan yang terakhir, Sultan Perak. Seterusnya, kita beralih pula kepada peranan Yang di-Pertuan Agong. Menurut Perkara 181/1, Perlembagaan Persekutuan menjamin kedaulatan dan kuasa raja terus berkekalan. Perlembagaan telah memperuntukkan beberapa kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong. Antaranya ialah baginda diberi kuasa untuk memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan bumi putera negeri-negeri Sabah dan Sarawak serta menjaga kepentingan-kepentingan sah kaum lain-lain. Baginda juga berperanan sebagai ketua agama Islam bagi negeri baginda sendiri serta negeri-negeri yang tidak mempunyai sultan seperti Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan. Di samping itu, Yang di-Pertuan Agong turut mempunyai peranannya tersendiri bagi dalam kerajaan, termasuklah yang pertama, melantik seorang Perdana Menteri, yang kedua, menangguhkan pembubaran parlimen dan yang ketiga, meminta supaya diadakan mesyuarat Majlis Raja-Raja bagi tujuan membincangkan keistimewaan, kedudukan, kemuliaan dan kebesaran Raja-Raja. Perlembagaan memberi kuasa eksekutif kerajaan persekutuan dalam pentadbiran raja. Walau bagaimanapun, dengan beberapa pengecualian, baginda terikat untuk menggunakan kuasa ini atas nasihat kabinet atau seorang menteri yang bertindak di bawah kuasa umum kabinet. Oleh itu, secara amalinya, kebanyakan kerja harian pentadbiran yang sebenarnya dilakukan oleh kabinet. Kuasa budi bicara Yang di-Pertuan Agong khususnya untuk melantik Perdana Menteri, membubarkan parlimen dan memanggil mesyuarat dengan Majlis Raja-Raja bagi membincangkan keistimewaan, kedudukan, penghormatan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Di bawah sistem Westminster, Yang di-Pertuan Agong dijangka melantik Perdana Menteri yang mempunyai keyakinan majoriti daripada para ahli Dewan Rakyat yang dipilih. Sekiranya Perdana Menteri tidak boleh diterima oleh ramai, beliau boleh dipaksa turun oleh undi tidak percaya yang memerlukan Yang di-Pertuan Agong membubarkan parlimen atas nasihat Perdana Menteri itu sendiri atau menolak untuk membubarkan parlimen dan melantik orang lain sebagai Perdana Menteri. Peranan Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Agama Islam. Di samping itu, Yang di-Pertuan Agong adalah Ketua Islam di 4 buah negeri yang diperintah oleh Yang di-Pertuan Negeri yang dilantik di 3 buah negeri wilayah persekutuan serta di negerinya sendiri. Dalam peranan ini, beliau dinasihatkan oleh Majlis Hal Ehwal Islam Negara dalam setiap negeri. Yang di-Pertuan Agong melantik pengerusi dan ahli-ahli setiap majlis. Beliau juga melantik mufti negeri di setiap negeri tersebut. Terdapat satu Majlis Hal Ehwal Islam yang mempunyai bidang kuasa untuk ketiga-tiga wilayah persekutuan. Majlis ini juga dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Tugasnya sebagai pemerintah tertinggi, selaras dengan Perkara 41 Perlembagaan Persekutuan, Yang di-Pertuan Agong adalah pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Persekutuan. Oleh itu, beliau adalah pegawai tertinggi dalam rantaian ketenteraan. Sebagai pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia, Yang di-Pertuan Agong melantik Panglima Angkatan Tentera atas nasihat Majlis Angkatan Tentera. Baginda juga melantik ketua-ketua perkhidmatan bagi ketiga-tiga cabang ketenteraan. Seterusnya, saya akan menceritakan sedikit informasi tentang pemakaian Yang di-Pertuan Agong. Pemakaian ini dipanggil alat kebesaran diraja. Dalam ini saya senaraikan 5 alat kebesaran diraja, iaitu yang pertama tengkolok diraja, yang kedua muskat, yang ketiga pending, yang keempat keris pendek diraja dan yang kelima keris panjang diraja. Yang pertama tengkolok diraja. Tengkolok ini mempunyai bentuk ikatannya atau solid yang mewarnanya adalah berlainan dari sebuah negeri ke negeri yang lain. Kain ulunya dinamakan tengkolok dan tengkolok diraja ini dipakai oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Seringkali dapat dilihat pada hari pertabalan, sambutan hari ulang tahun keputeraan serta lawatan rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke negeri-negeri di seluruh Malaysia. Serta semasa perasmian pembukaan sesi penggal persidangan parlimen adalah berwarna hitam
bersulam benang emas. Soleknya pula dinamakan dendam tak sudah yang berasal dari Negeri Sembilan, manakala di sebelah hadapan tengkolok ini dipasangkan anak bulan dengan bintang pecah 14 yang diperbuat daripada emas putih, dan di tengah-tengah bintang terletaknya lambang kerajaan Malaysia yang berwarna-warni. Alat kebesaran Yang di-Pertuan Agong yang kedua ialah muskat. Muskat ini merupakan pakaian rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan pegawai-pegawai istiadat di Istana Negara. Pakaian ini sebenarnya berasal dari negara Muskat, iaitu sebuah negara Islam yang berhampiran dengan negara Iran, yang diperbuat daripada benang bulu berwarna hitam yang dijahit dengan sulaman benang emas bercorak awan larat dan bunga raya yang melambangkan bunga kebangsaan Malaysia. Baju ini dipakai sekali dengan seluar panjang bersulam di kaki dan tengkolok dalam majlis-majlis penting negara seperti sempena Hari Pertabalan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Hari Ulang Tahun Keputeraan Seri Baginda Yang di-Pertuan Agong, serta lawatan rasmi baginda ke negeri-negeri seluruh Malaysia. Pakaian muskat ini juga telah menjadi pakaian rasmi bagi kegunaan pegawai-pegawai kerajaan negeri Kedah. Pakaian rasmi ini mula dipakai pada tahun 1960, iaitu semasa Pertabalan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ketiga yang diilhamkan oleh Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj semasa beliau menjadi Perdana Menteri yang pertama. Seterusnya kita beralih pula kepada alat kebesaran yang ketiga, iaitu pending diraja. Pending ini diperbuat daripada emas 10 mutu bertatah dan bersulamkan dengan permata delima yang di tengah-tengahnya pula tertera lambang kerajaan persekutuan. Tali bengkurnya pula diperbuat daripada kain saklat bertekat bunga-bunga dengan berbenang emas. Alat kebesaran Yang di-Pertuan Agong yang keempat iaitu keris pendek diraja. Keris ini diperbuat daripada mata keris lama dengan berhulu dan bersarungkan gading yang bertatahkan emas, samping diterapkan dengan lambang kerajaan persekutuan. Hulu keris ini dinamakan hulu bekaka yang berupa kepala Garuda. Alat kebesaran Yang di-Pertuan Agong yang kelima iaitu keris panjang diraja. Keris panjang diraja merupakan kebesaran negara yang utama dalam istiadat pertabalan yang merupakan keris kerajaan. Keris ini merupakan tanda kebesaran dan kekuasaan. Hulu hingga ke sarungnya telah disalut dengan emas dan di atas sampirnya diterapkan dengan lambang kerajaan persekutuan dan lambang 11 negeri Tanah Melayu. Matanya pula ditempa daripada besi wajah yang diambil dari 11 bilah keris daripada negeri-negeri tersebut. Hulu keris itu berbentuk tapak kuda dengan hiasannya merupakan pembentukan buah jering. Sekian saja daripada saya. Jika terdapat sebarang info yang terlepas pandang, anda boleh berkongsi di ruangan di bawah ini. Ampun maaf daripada saya jika terdapat kekurangan dalam video ini. Harap kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Saya sudahi dengan Assalamualaikum dan bye.